Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anda bersama saya Cikgu Nursyam bin Abidin. Di dalam rakaman ini kita akan membincangkan mengenai soalan percubaan SPM MARA tahun 2009. Baik, kita akan membincangkan soalan yang seterusnya, iaitu pada soalan nombor 11. Okey, di dalam soalan nombor 11 terdapat satu gambar rajah yang telah dilukis, iaitu gambar rajah ini, di mana dalam soalan ini dinyatakan bahawa rajah ini sebenarnya adalah sebuah tetrahedron dengan tapak mengufuk segitiganya adalah segitiga sama sisi PQR. Diberitahu bahawa triangle PQR di sini adalah triangle yang berkedudukan horizontal, iaitu mengufuk, dan ia merupakan equilateral triangle. PQR merupakan equilateral triangle. Bermaksud equilateral triangle di sini ialah semua sisi pada triangle ini adalah sama. Maksudnya PR, RQ dan QP panjangnya adalah sama. Diberi di sini QR adalah 12, maka PR juga 12, PQ juga adalah 12. Dan maklumat lain yang kita perolehi ialah di sini dinyatakan bahawa V terletak tegak di atas R. Maksudnya V terletak tegak daripada atas R. Maksudnya sudut V daripada R adalah 90 degree. Dan M, iaitu yang ini, merupakan midpoint untuk PQ ataupun titik tengah bagi garisan PQ. Ini bermakna panjang PM dengan panjang MQ adalah sama, iaitu bernilai 6 cm. Baik, itu maklumat yang telah diberikan. Selain itu, ada beberapa maklumat yang boleh kita lihat, iaitu cuba kita lihat pada segitiga PQV. Pada segitiga PQV ini, kita dapat lihat bahawa sisi PV adalah sama dengan sisi VQ. Macam mana kita boleh tahu sisi tersebut adalah sama? Kita boleh merujuk terus kepada garisan yang telah dibuat pada setiap sisi ini. Ini menunjukkan bahawa panjangnya adalah sama. Ini seterusnya menunjukkan bahawa PQV ini merupakan salah satu triangle yang diberi nama sebagai isosceles triangle. Saya ulangi, PQV ini adalah sebuah triangle yang diberi nama isosceles triangle, di mana dua sisinya didapati mempunyai panjang yang sama. Setelah kita melihat segala maklumat yang telah diberikan, dan juga selain kita mendapat maklumat tambahan daripada pemerhatian kita terhadap gambar rajah yang diberi, seterusnya kita akan tengok kepada soalan yang menginginkan kita mencari sudut, iaitu angle between plane VPQ, iaitu plane yang berwarna merah ni, yang saya shadedkan dengan berwarna merah ni, plane VPQ dengan plane PQR. Dengan plane di bawah ni PQR. Maksudnya plane PVQ, kita perlu cari angle-nya terhadap plane PQR. Jadi bagaimanakah untuk kita mengenal pasti dan juga mencari angle terhadap dua plane tersebut? Baik, untuk menyelesaikan soalan ini, saya akan memberikan beberapa tips. Yang pertama, kita perlu mengenal pasti sudut apakah yang ingin kita cari. Dan setelah kita mengenal pasti sudut yang ingin kita cari, langkah yang seterusnya barulah kita mencari sudut tersebut menggunakan trigonometri, sama ada sin, cos atau tangent. Seterusnya saya akan tunjukkan langkah pertama, iaitu bagaimana untuk kita mengenal pasti sudut yang ingin kita cari di antara plane PVQ dengan plane PQR. Saya akan menunjukkan beberapa demonstrasi menggunakan beberapa peralatan tambahan untuk memberi pemahaman yang baik kepada pelajar. Dan para pelajar juga boleh menggunakan kaedah ini di dalam peperiksaan dengan menggunakan beberapa peralatan tambahan yang akan saya cadangkan sebentar nanti.
Baik, untuk langkah yang pertama, saya akan membina segitiga PQR, iaitu equilateral triangle ini, menggunakan segitiga yang telah saya buat. Okey, di dalam peperiksaan anak-anak bolehlah menggunakan kertas ataupun sebarang bahan seperti ini, plastik, ataupun lebih senang adalah kertas. Boleh mohon kepada pengawal peperiksaan, kertas kajang ke apa bentuk kertas ke, okey, boleh mohon kepada pengawal peperiksaan, dan kita akan cuba bentukkan kertas tersebut berdasarkan segitiga PQR. Dan segitiga PQR ini adalah segitiga equilateral, jadi tak perlulah kita ukur dengan tepat sisinya 12 cm. Just cukuplah untuk orang kata secara maksud saya, ukurannya tidaklah kita buat tepat, kita hanya draft sahaja. Okey, kerana kita nak lihat di manakah sudut yang ingin kita cari. Okey, kita lihat pada segitiga PQR ni, saya akan cuba wakilkan dengan segitiga ini. Okey, di mana di hujung ni saya akan labelkan dengan P, dan di hujung ni Q, dan di hujung ni adalah R. Dan ianya mestilah sepadan, sama seperti lukisan. Namun saya akan lekatkannya sedemikian rupa. Okey. Okey, yang hujung ni saya ambil, hujung ni adalah P, saya labelkan di sini P, dan bersebelahan P adalah Q, dan seterusnya di sini adalah R. Seterusnya, setelah selesai segitiga PQR, seterusnya saya akan membina segitiga PVQ. Okey, saya akan membina segitiga PVQ. Saya akan menggunakan kertas plastik berwarna biru pula. Okey, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, tidak perlulah kita menggunting kertas ini mengikut ukuran yang betul. Baik, pada plastik ini kita akan lihat di mana P akan berada di sini, Q akan berada di sini, dan V akan berada di sini. So apa yang perlu kita lihat ialah hujung yang berada di P kita letak di sini, hujung yang betul-betul berada di Q kita letak betul-betul pada Q, dan kita lekatkan. Okey, dalam keadaan yang berpadanan begini, dan yang V nya pastinya berada di sini. Okey, apa yang kita perolehi di sini adalah satu bentangan di antara plane PQR dengan plane PQV. Okey, satu bentangan. Okey, sekiranya bentangan ini saya adjust, saya buka, dia akan jadi bentuk yang orang kata apa, seperti mana dalam soalan. Okey, tapi saya buka bentangan ini untuk kita kenal pasti di manakah sudut yang ingin kita kenal pasti untuk mencari nilai mengikut kehendak soalan. Baik, seterusnya apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu mengenal pasti di manakah sudutnya. Kita akan cuba lihat beberapa sudut yang boleh kita pertimbangkan untuk diterima sebagai jawapan kita. Yang pertama iaitu sudut yang menghubungkan di antara V, P dengan R, iaitu V, P, R. Sudut yang kedua yang boleh kita pertimbangkan adalah V, Q, R, iaitu V, Q, R. Dan sudut yang seterusnya yang boleh kita pertimbangkan adalah V terus ke M, dan daripada M ni terus ke R. Seperti di sini V, M, sepatutnya di sini adalah M. Okey, saya tandakan ini adalah M. V, M, R. Okey, untuk mengenal pasti yang manakah merupakan sudut yang betul, kita perlulah melihat
di antara VPR sama ada VQR atau VMR, yang manakah yang akan menghasilkan garis lurus? Kita lihat pada VPR. VPR sebenarnya tidak menghasilkan garis yang lurus kerana kita dapat pastikan bentuk garisannya yang sedikit bengkok. Begitu juga dengan VQR. Garisan yang dihasilkan juga adalah bengkok. Maka sudut tidak boleh kita pilih di VPR ataupun di VQR. Yang pasti, sudut yang perlu kita pilih adalah sudut VMR, kerana garisan lurus dapat dihasilkan daripada V hingga ke M hingga ke R. Jadi di dalam peperiksaan, apa yang perlu kita buat ialah, setelah kita mengenal pasti sudut mana yang ingin kita ambil, kita hanya perlu tulis sahaja sudut yang telah dikenal pasti, kerana markah akan diperuntukkan sebanyak satu markah untuk sudut yang telah dikenal pasti. Baik, saya akan mencabut semula semuanya, kerana kita telah pun mengenal pasti sudut manakah yang ingin kita rujuk, iaitu sudut VMR. Di dalam soalan peperiksaan, para pelajar dikehendaki menulis sudut VMR. Sekiranya penulisan ini ditulis, penulisan sudut ini ditulis, maka markah akan diberikan sebanyak satu. Jadi anak-anak bolehlah tulis jawapannya sebagai sudut VMR ataupun sudut RMV pun boleh. Yang pasti M mesti berada di tengah-tengah. VMR pun boleh ataupun terbalikkan RMV pun boleh, tapi yang pasti M berada di tengah-tengah kerana sudut yang kita rujuk berada di sini. Kerana di situlah terdapat bukaan sudut di antara plane PVQ dengan plane PQR. Setelah kita mengenal pasti sudut mana yang ingin kita carikan nilainya, sekarang kita akan selesaikan soalan ini, di mana kita telah pun tahu sudut yang ingin kita rujuk adalah sudut VMR ataupun RMV. So VMR ataupun RMV. So daripada lukisan ini sebenarnya kita dapat menghasilkan satu segitiga sebegini. Apa yang saya masukkan ialah daripada V kita tarik sampai ke M, dan daripada M kita tarik sampai ke R. Jadi kita telah memperoleh satu segitiga sebenarnya di sini, di mana panjang VR adalah 16, MR kita tak tahu panjangnya berapa, dan MV pun kita tidak tahu panjangnya berapa. Untuk memudahkan pengiraan dilakukan dengan lebih berkesan, kita akan pindahkan lukisan triangle VMR ni ke ruang yang lebih sesuai untuk dilihat. Okey, kita labelkan di sini V, di sini R, dan di sini adalah M. Dan angle yang kita hendak cari adalah angle di sini, iaitu di M. Kita labelkan sebagai theta, dan VR kita telah pun tahu panjangnya adalah 16 cm. Okey, baik. Untuk mengetahui angle di sini, iaitu sudut di M, kita boleh menggunakan trigonometri sama ada sin, cos ataupun tangent. Baik. Untuk mengetahui sudut di sini, kita hanya perlu untuk tahu salah satu sisi di sini berapakah panjangnya. Hanya satu sahaja, tidak perlu kedua-duanya. Okey, hanya satu sahaja. Dan bagi saya yang lebih menyenangkan adalah MR untuk kita ketahui berapakah panjangnya. Kenapa saya memilih MR berbanding daripada MV? Kerana pada MR telah pun kita tahu ukuran yang ada pada kawasan di sini. Kerana QR adalah 12, MQ adalah 6, dan di sini adalah 90 darjah. Dan dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita boleh cari berapakah
panjang MR. Baik, untuk mencari panjang MR kita perlu menggunakan teorem Pythagoras. Jadi saya akan padam di atas ni untuk menunjukkan pengiraan macam mana untuk mencari MR. So kita tahu MR bersamaan dengan square root, okey, 12 square minus 6 square. Okey, kita selesaikan dan kita akan perolehi MR adalah, kita akan perolehi square root 108, iaitu bersamaan dengan 10.392. Okey, di sini ingin saya tegaskan, apabila kita dapat kiraan dalam bentuk perpuluhan, pastikan seboleh-bolehnya kita tidak bundarkan kepada dua tempat perpuluhan ataupun kepada satu tempat perpuluhan. Kita terima dulu pengiraan kita sekurang-kurangnya 3 atau 4, okey, tempat perpuluhan. Sekiranya kalau kita terima dalam 3 tempat perpuluhan, dia akan jadi 10.392. Kalau kita terima dalam 4 tempat perpuluhan, dia akan jadi 10.392.3. Okey, setelah kita mendapat nilai R, kita akan tulis di sini 10.392.3. Jadi bolehlah seterusnya kita mencari apakah sudut bagi theta di situ. Baik, kita akan menggunakan trigonometri sama ada sin, cos atau tangent. Cuma kita tidak tahu yang manakah perlu kita guna, sin, cos atau tangent. Okey, baik. Bagi sudut di sini, sebenarnya kita dapat tulis bahawa sisi MR adalah sisi yang adjacent, manakala sisi BR adalah opposite, dan MV adalah hypotenuse kerana ia merupakan sisi yang paling panjang. Baik, anak-anak sudah pasti telah menghafal apa yang dikatakan sebagai saw, kah, poa. Berdasarkan ini, kepada tips untuk menggunakan trigonometri, kita boleh lihat apakah bentuk trigonometri yang perlu kita gunakan, sin, cos atau tangent. Okey, berdasarkan gambar rajah di sini, kita telah mendapati bahawa sisi untuk opposite dan adjacent telah pun diketahui. Jadi ini bermakna daripada tips daripada formula yang ada di sini, kita lihat yang manakah yang telah mempunyai opposite dan adjacent. Kalau di sini opposite dan hypotenuse kita tak tahu apa nilainya, maka ini kita tidak boleh pakai. Sin tak boleh pakai. Kita tengok cos, adjacent dan juga hypotenuse juga kita tak boleh pakai. Dan akhirnya kita dapat tangent, di mana opposite pun kita ada, adjacent pun kita ada. So kita akan pakai formula tangent. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita menggunakan formula tangent untuk mendapatkan sudut. Baik, saya akan padam jalan kerja di sini. Okey. So kita telah kena pasti bahawa kita akan menggunakan formula tangent. Okey. So bolehlah kita tulis tangent theta sebenarnya bersamaan dengan opposite divide by adjacent. Okey. So opposite kita adalah 16 divide by 10.393. Untuk menyelesaikan nilai theta ini, saya akan padam bahagian ini dulu untuk mudahkan pengiraan saya. Okey, kita akan teruskan perkiraan kita. Sebelum tu kita tahu tangent theta bersamaan dengan 16 bahagi dengan 10.392.3. Dan seterusnya kita dapati theta sebenarnya adalah bersamaan, okey, inverse tangent 16 over 10.392
2, 3. Begitu pengiraannya. Jadi dengan menggunakan kalkulator, okey, anak-anak boleh menggunakan kalkulator, menggunakan function shift, lepas tu tekan butang tangent dan masukkan nilai-nilai ini. Okey, para pelajar akan mendapat theta bersamaan dengan 56.996 darjah. Kita beri dalam 3 tempat perpuluhan ataupun 3 decimal places. Okey. Jadi inilah jawapan kita untuk soalan nombor 11. Jadi anak-anak, saya telah terangkan daripada mula hingga akhir. Yang pertama sekali, kita perlu kenal pasti sudut yang ingin kita cari. Setelah kita mengenal pasti sudut yang kita cari, kita akan terus mencari nilai sudut tersebut menggunakan trigonometri sama ada tangent, sin ataupun cos berdasarkan sisi-sisi yang telah kita perolehi. Jadi itu sahaja untuk soalan nombor 11. Nasihat saya, sekiranya para pelajar mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soalan sebegini, berulang kalilah mendengar rakaman saya dan berulang kalilah mencuba jawapan, mencuba untuk menjawab soalan-soalan mengenai lines in place in 3 dimension. Dan cubalah mencari soalan-soalan pasia ataupun percubaan yang lain untuk memantapkan lagi pemahaman anak-anak dalam menguasai tajuk ini. Jadi segala tips dan pendekatan yang telah saya gunakan, bolehlah anak-anak sekalian dan para pelajar di luar sana untuk ikut. Itu hanyalah daripada hasil daripada pemikiran saya, dan saya harap sekiranya ada salah dan silap sepanjang rakaman ini, saya mohon maaf. Dan kepada semua pelajar, selamat berusaha, selamat mencuba, jangan berputus asa, dan bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Selamat berjaya kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.